Okey, kita tengok ni nombor 29. Ini gabungan lah. Kalau kamu tengok sini dia gabungan beberapa tangent yang perlu dibuat. Okey. Ni kalau ikutkan, kalau yang ni bukan soalan penuh lagi. 1, 2, 3. Ni bukan soalan tangent penuh lagi. Kalau soalan tangent penuh tak boleh ada apa. Dia ada, okay, lebih kurang macam ni. Tapi dia kena tambah lagi suku elips atau separuh elips. Dan ada satu lagi kena tambah JX atau RX. Yang tu yang nak masuk Faizal. Betul. Sebab dia minta kan kena format penuh kan. Terpaksa. Okey, tak apa. Okey, kalau tengok macam ni, soalan macam ni kan. Kalau kamu baca soalan tu, jangan lupa baca soalan tu. Okey, menunjukkan A, B, C, D, E, F. B, C, D, E, F adalah titik-titik tangent. A, B, C, D dan E, F adalah garisan tangent. Okey, jadi kamu tengok A, B, C, D, E, F adalah garisan tangent. Yang ni ada A, B dekat sini. C, D dan juga E, F. Okey, semua adalah garisan lurus. Okey, tangent garisan lurus. Dan kalau kamu pasang juga antara bulat yang ni J25, J20, ini tangent sebelah luar ke dalam? Antara dua bulatan ni. Garisan AB ni. Luar atau sebelah dalam? Istilah adalah istilah. Sebelah luar. EF. Garisan ni adalah sebelah luar juga. Kalau CD, di sebelah dalam. Jadi penting kita nak kenal pasti jenis-jenis garisan tangent tu lah. Memang garisan lurus sama ada di sebelah luar ataupun di sebelah dalam antara dua bulatan. Okey. Perkara pertama sekali kita baca soalan dan kita tengok soalan ni dia kata lukis pencontoh itu mengikut saiz penuh dengan menggunakan kaedah geometri. Gunakan kaedah geometri ni maksudnya kita menggunakan peralatan geometri lah untuk melukis gambar jauh ni semula. Okey, dekat soalan ni juga dia tak bagi. Okey, kadang-kadang ada setengah soalan dia kata A, B, C, D, F dia bagi. Okey, kedudukan titik A yang baru adalah diberikan. Contohnya dibagilah titik A, contohlah kan. Contoh dia bagi titik A. Okey, titik A mula dekat sini. Contoh dia bagi titik A. Jadi kena lukis mula. Tapi bagi soalan ni dia tak bagi mana-mana titik pun. Jadi kita bebas nak mula dekat mana pun. Dekat bahagian mana pun ruang kosong yang diberi. Okey, jadi kita boleh guna dekat mana ruang kosong yang diberi. Baik. Kamu rasa lah nak lukis apa tu mula-mula? Okey. Takkan kita nak buat garisan tangent dulu kan? Kita kena buat bulatan dia dulu, betul tak? Jadi kita kena lukis dalam soalan ni ada 3 bulatan. Kedudukan 3 bulatan yang diberi bersama dengan jarak dia. Dia bagi jarak untuk setiap bulatan tu berapa jarak dia. Jadi kita kena lukis sekurang-kurangnya soalan tangent ni sekurang-kurangnya kita dapat lukis 3 bulatan lah. Sekurang-kurangnya. Maksudnya kita tak tahu nak lukis garisan tangent tapi kita dapat lukis 3 bulatan pada kedudukan yang betul. Okay, pada kedudukan yang betul. Okey. Jadi kalau kita tengok 3 ni nak lukis mana dulu? Okey, mana-mana satu dulu pun boleh. Tapi kita tengoklah kalau ikut yang bulatan J25 dengan J20 ni dia berada pada aras yang sama. Dia bukan berbeza ketinggian, cuma yang berbeza dia punya jejari saja. Satu 25, satu 20. Okay, jadi kita cuba lukis dia dulu. Kalau kita tengok dia beri jarak titik tengah dia adalah 80 sebab 40. Betul kan 80. Okey, jadi kita boleh buat jarak dia 80 mm. Jadi kita buat garisan terlebih dahulu.
Buat dulu garisan, contoh garisan kat sini. Okey. Jadi kita boleh tanda lah. Okey, kat sini saya nak mula, contoh nak mula dekat sini satu. Okey, nak mula dari sini, bolehlah tanda sikit. Baru kita pindahkan ukuran. Okey, kalau ikut ukuran dia, dia bagi 40, 40 walaupun jumlah ada 80. Sebab tujuan dia bagi 40, 40 ni supaya kita dapat nanti nak buat lukis bulatan bahagian atas pula. Ni sebab dia bagi 40, 40, saya pun nak buat 40, 40 lah juga. Okey. Okay, tujuan saya buat 40-40 sebab nanti lagi senang kita nak buat garisan ke bahagian atas. Okay. 40-40. Kemudian dekat tengah ni kan 40 kan. Boleh buat pula garisan ke atas. Okay, sekarang jarak dia adalah 80 pula. Okay, tengok kali ganda. Okey, jadi kita selesai nak buat jarak lah untuk setiap bulatan. Dekat hujung ni mula 40 ke sini, 40 ke sini, kemudian naik ke atas dekat tengah ni 80. Lepas kita dah buat jarak dia ni, baru kita lukis dia punya bulatan berdasarkan nilai jari yang diberilah. Jadi dekat bahagian sebelah kiri ni dia kata J20. Jadi kita akan buat bulatan. Ha, 80 kan jarak dia sini 80 kan. Dari bawah ke atas 80 sebab tu jarak 80. Ya. Ya, betul. Okey, kita ikut ukuran yang dia bagi ya. Kita ikut ukuran yang dia bagi. Sebab kita nak lukis semula. Sini 20. Yang sebelah sini 25. Boleh lah ni J20. Ni 25. J25. 20, 25. Dan untuk yang berbulatan bahagian atas adalah 30. 30 mm. Bukaan 30. Dan kita buatlah bulat untuk bahagian sebelah atas pula. Okay, yang ni kita buat ni bulat ni walaupun kita tak ikut bentuk dia lagi nah. Sebab sekali lagi kita nak buat. Memang kita akan kena ikut bentuk macam ni lah sekali ni. Baru kita terangkan garisan objek dia. Awal-awal ni kita lukis dulu bulat-bulat yang ada. Jadi kena ikut yang atas ni adalah 30-an. J30. Okay, 20, 25, 30. Dan kita check lah, pastikan jarak antara bulatan yang diberi tu kita gunakan yang betul lah. Jarak dari permulaan sampai sini 40. Ni ke sini 40 dan naik ke atas 80. Okay, bila kita dah buat tu baru kita nak lukis garisan tangent lah. Ada 3. 1, 2, 3. Okay, kalau buat tangent di sebelah luar. Macam mana garisan tangent di sebelah luar? Tak tahu. Kita buat apa? Ni lah paling senang. Duduk ada kat bawah tu kan. Okay. Ini dah ada dah. Seolah-olah garisan yang kita buat ni memang dia dah sambungkan lah antara dua titik tengah ni kan. Titik tengah dia pun dah ada.
Jadi kita gunakan di tengah ni kita buat semi bulatan. Okey, kita buat semi bulatan. Kenapa buat bahagian sebelah bawah? Sebab kita nak lukis ni, kan garisan tangent sebelah luar dia pun ada dekat bahagian sini kan. Jadi kita tak payah buat bahagian sebelah sini. Sebab tu kita buat bahagian sebelah bawah ini sahaja. Okey. Lepas tu buat apa? Ingat tak? Tolak. Okey, tengok dua bulatan kan. Dua bulatan yang jari berbeza, satu besar, satu kecil. So, jari bulatan yang besar tolak yang kecil. Jadi 25 tolak 20 dapat 5. 5 saja. 25 tolak 20 kita dapat 5 sahaja. 5 mm. Sangat kecil. Kecilnya 5 mm. Bukan 10 lah, 5. Okey, kalau dia terlalu kecil, kita terlalu kecil. Kalau terlalu kecil lah. Kita nak melukis buat bulat pun kalau agak kesukaran kan. Cukup sekadar kita buat dekat dalam bulatan yang besar ni kan. Ingatlah, mesti dalam bulatan yang besar. Kita letak dekat di tengah dah dan cukup sekadar kita tandakan sahaja pada semi bulatan tu, jarak 5 mm. Tandakan sahaja kalau nak payah nak buat bulat kan. Kalau tak apa nak pusing, tak apa susah nak pusing. Cukup sekadar kita tandakan sahaja jarak 5 mm tu pada semi bulatan. Tandakan sahaja. Tandakan saja pada semi bulatan. Okey, kita letak dekat titik tengah. Tandakan pada semi bulatan tu jarak 5 mm. Kemudian bila kita dah tandakan pada semi bulatan, kita sambungkan titik tengah. Sambungkan ni dengan persilangan ni lah. 5 mm tadi kita tanda pada semi bulatan tu, sambungkan titik tengah dengan persilangan dan panjangkan sampai ke lilitan bulatan hujung ni lah. Okey. Titik tengah, sambungkan persilangan dekat sini dan panjangkan sampai lilitan bulatan. Okey, bila kena dekat lilitan bulatan, okey, yang ini dah kita dapat titik A. Okey, sini adalah titik A. Dia dapatlah titik tangent dia, A. Jadi untuk dapat titik B, kena selarikan. Dapat titik A, selarikan ke sebelah kiri. Dapat pula B. Ini dah B. Jadi kita sambungkan A dan B untuk mendapatlah garisan tangent dia. Sambungkan titik A dengan titik B. Okey, dengan menggunakan kaedah yang sama boleh tak buat untuk sebelah sini. Ni pun tangent sebelah luar juga. Cuba buat yang sebelah. Okey, buat sambung titik tengah. Nak buat semi bulatan pun cari pula titik tengah kat sini. Ini. Okey, kemudian dia punya 30 tolak 25.
5 mm juga. Kecil dia 5 mm. 5 mm tu kita letak dalam bulat besar dan tandakan pada semi bulatan. Okey. Kita tanda 5 mm kat situ. Kemudian dari titik tengah, tengok persilangan 5 mm dengan semi bulatan tu dekat mana, garis. Garis sampai kena lilitan bulatan, jadi kita dapatlah titik E. Dapat E dekat sini. Jadi untuk dapat F, kita selarikanlah. Selarikan. Okey, jadi dapat F dekat sini. Sambungkan E dengan F. E dengan F. Okey, jadi kita dapatlah satu lagi tangent di sebelah luar dekat sini. Jadi untuk yang sebelah dalam, macam biasa juga. Ini sebelah dalam. Sambungkan titik tengah. Sambungkan dulu titik tengah. Tengah bulatan ni dengan bulatan ni sambungkan. Okay. Kemudian kita nak pilih buat arah mana semi bulatan tu, kita tengok kedudukan titik D. Pada soalan, okey, D ada di sebelah sini. Kan? Dekat soalan D ada dekat sebelah sini. Jadi kita buat separuh bulatan sebelah sini juga. Jadi dah sambung titik tengah. Lagi titik tengah untuk buat separuh bulatan. Okey. Kita ni buat separuh bulatan. Okey, kita buat separuh bulatan antara bulatan J30 dengan J20. Okey, kita dah sambung titik tengah, buat separuh bulatan. Baik. Kalau untuk yang menyentuh secara dalam, kalau secara luar kita tolak, kalau secara dalam kita akan tambah nilai jari dia. Jadi 30 tambah 20, kita akan dapat 50. 50. Okay. Tengoklah, kita semua dekat dalam bulatan yang besar kita buat. Jadi dalam bulatan J30, kita letak sini, kita tandakan dekat mana kita dapat 50 tu bersilang dengan separuh bulatan. Jadi tanda dekat sini. Okey, dapat J50 dekat situ, kita tandakan pada semi bulatan. Dan kita sambung garisan titik tengah bulatan sampai ke persilangan tu. Garis titik tengah sampai ke persilangan. Okey, dia akan memotong lilitan bulatan dekat sini. Jadi di sini adalah titik D. Jadi D dekat sini. Bila kita garis dari titik tengah bulatan sampai sini, memotong lilitan bulatan di sini, jadi di sini adalah titik D. Jadi untuk dapatkan C dekat bahagian bawah ni, kita selarikanlah. Selarikan garisan ini. Okey, bagi kena titik tengah bulatan dan garis sebelah sini. Garis sebelah sini. Jadi kita akan dapatlah C. Jadi sambungkan C dengan D. Sambungkan C dengan D. Last sekali baru kita terangkan garisan objek mengikut bentuk dia. Maksudnya kita terangkan garisan bulatan yang tertentu sahaja, bahagian yang tertentu sahaja, tak semua bahagian yang kita terangkan. Ikut balik bentuk rajah asal. Okay, garis lurus tak apa, kita dah buat terang. Ini bahagian yang tak terang yang lain tu, yang kita perlu terangkan.
Okey. Bahagian bulatan yang lain tu lah. Yang 3 bulatan tu kita tengok betul-betul dekat bahagian mana yang perlu diterangkan.